Pasti anda pernah menonton sebuah filem barat yang bertajuk Aquaman, kisah seorang lelaki gagah perkasa yang boleh hidup di dalam air dan juga di darat, dan Aquaman bertanggungjawab melindungi kehidupan di dalam air. Tahukah anda, di Malaysia ada seorang lelaki yang hampir sama dengan watak Aquaman itu, namanya ialah Harun Mohamad. Adakah Pak Harun inspirasi kepada Aquaman? Pak Harun satu-satunya pendengar ikan yang masih ada di dunia. Mari kita lihat sedikit info mengenai Aquaman Malaysia ini. Pak Harun seorang nelayan yang sangat-sangat unik dari Setiu, Terengganu. Kalau korang tengok Pak Harun Mohamad kat tepi jalan, korang mungkin fikir dia ni macam datuk korang yang suka sangat bagi petua-petua lama. Tak pun yang jenis pakai kain pelikat sampai perut dengan singlet putih, tapi kalau korang jumpa Pak Harun kat tengah-tengah laut masa tengah atas bot, korang akan kenal dia sebagai nelayan yang pelik tapi benar. Pak Harun hanya menyelam beberapa kali untuk tahu lokasi ikan. Pak Harun adalah salah seorang nelayan di Setiu Terengganu dengan keupayaan yang luar biasa. Sebagai nelayan yang menangkap ikan air masin, contohnya ikan gelama, dia hanya perlukan sebuah bot, serawan jala serta sepasang mata dan telinga. Dia tak perlukan teknologi sonar ataupun alat pengesan, cukuplah dengan menyelam sambil memerhati dan memasang telinga untuk dengar bunyi ikan. Pak Harun juga adalah salah seorang pendengar bunyi ikan yang masih hidup dalam keadaan tradisi ni hampir pupus. Ada juga laporan mengatakan yang dia mungkin satu-satunya pendengar ikan yang aktif di Malaysia dan mungkin juga dunia. Tapi bukanlah menyelam macam scuba diving tu, dia akan turun dari bot dan menyelam dalam air sambil sebelah tangannya memegang bot, maka bermulalah kehebatan mata dan telinga Harun di dalam laut. Selepas beberapa ketika, seolah-olah kita dapat melihatnya, walaupun ikan itu sangat jauh, kita dapat merasakannya ia datang dari arah itu dan kita pergi ke sana. Hanya apabila kita semakin dekat, kita boleh mendengar dengan jelas, dapat sahaja tahu lokasi kumpulan ikan itu. Satu lagi bot dengan jaring akan dihantar, bot yang lain pula akan mengetuk-ngetuk bahagian tepi bot untuk menakutkan ikan supaya lari dan termasuk dalam jaring. Hanya dengan cara ini, Harun dan pekerjanya boleh dapat keuntungan 7,000 seminggu. Ada ikan yang berkomunikasi melalui kentut. Seriuslah ikan ada bunyi. Biasa tengok dalam akuarium macam senyap sahaja. Waktu dalam kuali kena goreng masak sambal petai pun senyap juga. Disebabkan Harun dan pekerjanya memang rapat dengan hidupan ikan, diorang tahu yang ikan ni boleh berkomunikasi sesama sendiri menggunakan macam-macam bunyi. Bunyi bising macam bunyi nyamuk lalu tepi telinga itu dipercayai dihasilkan oleh Black Spotted Croaker Protonibia diacanthus, sementara bunyi yang lembut di tengah-tengah dihasilkan oleh spesies Theraponte. Kajian mengenai bunyi ikan juga adalah benda baru di mana ada 3 cara ikan menghasilkan bunyi dengan bergendang pada bahagian perut, gas-filled swim bladders, menggunakan otot khas, dengan menggesek atau menggosok bahagian tulang yang ada pada badan macam cengkerik. Dengan berenang secara agresif iaitu menukar-nukar arah masa berenang bahagian perut yang bergendang gendut, tapi tak semestinya 3 cara ini sahaja, sebab ahli biologi marin ada buat penemuan baru yang mana ikan ini berkomunikasi menggunakan kentut. Pakar menamakan fenomena ni sebagai Fast Repetitive Tics (FRT). Bunyi ini juga dihasilkan dengan keluarnya gelembung-gelembung udara halus yang keluar dari saluran perut ikan. Cara ini biasa terjadi sewaktu keadaan gelap atau dalam kumpulan ikan yang banyak. Teknologi moden bakal menghilangkan seni ini. Seni dan kemahiran yang dimiliki oleh Harun memang susah nak jumpa dalam dunia ni, lagi-lagi bila macam-macam alat pengesan ikan seperti menggunakan teknologi sonar. Bunyi-bunyi bising dalam laut yang makin banyak termasuk bunyi bot juga dah menyebabkan minat untuk belajar seni mendengar ikan makin berkurang. Lebih-lebih lagi, pendengar ikan yang ada pun dah banyak berubah menggunakan teknik moden untuk mengesan ikan. Ilmu yang ada pada Harun sudah pun diturunkan kepada anaknya, Zuraini. Zuraini yang berpeluang mendapatkan ilmu ni juga tak mahu amalan ini hilang pada masa akan datang. Dalam masa yang sama, dia juga melatih anaknya untuk memahami seni mendengar ikan. Tapi, ilmu ni tidaklah dalam masa sehari dah boleh dapat macam tu sahaja. Menurut Pak Harun, dia pun ambil masa beberapa tahun berlatih untuk membezakan bunyi kumpulan ikan tenggiri, sardin dan gelama.
Tiada siapa yang boleh ajar kami seni ini, kami belajar dari ikan itu sendiri, ikan yang mengajar kami, anda mesti mendapatkan kemahiran ini dan belajar mengenai lapisan air. Seorang pemborong ikan memberitahu saya, jika kamu tiada, takkan ada lagi ikan gelama.